Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. Hari ini Isnin 20 Disember 2021. Nampaknya nak tak nak. Okey, ramai yang hari ini diberi cuti kecemasan oleh majikan masing-masing. Termasuklah saya, mencutikan diri saya dan mencutikan pekerja-pekerja saya. Oh, pekerja-pekerja, baca ramai, tak ramai mana pun. Okey, salah seorang daripada pekerja saya menjadi mangsa banjir. Yang seorang lagi Alhamdulillah dalam keadaan berjaga-jaga. Saya pula pun dalam keadaan berjaga-jaga. Belum lagi naik, tapi jiran-jiran sekeliling 2-3 pintu sebelah tanah-tanah lot tu dah ramai yang menjadi mangsa banjir. Dan teruskan berdoa agar cepat surut. Tapi rumah mertua saya, rumah pusaka arwah mertua saya, semalam dekat ruang tanah tu, di berenda parking tu, di luar tu, paras buku lali. Anak saya pun 2-3 orang dengan anak buah apa semua bolehlah main-main air lecak tu, banjir tu. Tetapi malam tadi, 3-4 pagi tadi semakin naik, dah sampai ke paras lutut. Dan sekarang baru saja tadi update, saya pergi, dah pun sampai ke paras pinggang. Dan di awal pagi tadi saya dah bincang, suruh mereka semua, ipar, duai, adik, anak buah apa semua, selamatkan mana yang perlu saja. Dan yang penting selamatkan diri. Dan mereka sekarang menumpang di rumah saya, misi bantuan sekarang ni. Jadilah rumah saya PPS, Pusat Perpindahan Sementara, PPS. Okey. Okey, nampak kat situ. Apa yang boleh saya bantu, apa yang kita boleh bantu, saudara kita ke apa ke, menumpang ke apa ke. Okey, kecuali kalau tak ada pilihan, kalau dah rumah saya sendiri pun tenggelam juga, maka kita akan ke PPS yang ada lah. Ataupun tengoklah kalau kedai saya masih lagi tiada tanda-tanda akan banjir. Dan mungkin lepas ni kalau rumah yang saya duduki tu pun kena juga, muka dua lepak kedai lah semua, ipar dua semua. Okey, nampak kat situ. Okey. Dan bercerita tentang, okey, banyak tunggu isteri ni. Sekejap. Bercerita tentang kata ada yang berpendapat ini adalah musibah, ujian. Inilah di sana rancak, di sini rancak, berdosa. Dan inilah kita, apa yang kita dapat, balasan daripada Allah. Tapi ada yang memperlekehkan pendapat tersebut, kata oh ini memang bencana alam, ini memang, ini memang apa, pembangunan dah apa semua. Okey, jadi ada yang berbalah pendapat tentang perkara ni lah. Okey, ada yang kata ini apalah, tak ada kaitan lah, ini tak ada kaitan dengan itu hari, sumpah laknat lah, apa benda semua lah. Okey, jadi saya tak boleh nak jawab dan saya tak boleh bagi ulasan melebih-lebih. Kita serahkan ulasan ini ataupun perkara ini kepada yang lebih arif, yang lebih tahu, yang lebih mendalami tentang hal-hal agama ni lah. So kita saksikan sambungan video ini, lepas tu anda boleh nilai sendiri. So tak payah nak bertekak apa semua. Kalau dah ulama yang bersuara nak mempertikaikan lagi kan, siapalah kita. Okay? So saya serahkan video seterusnya, majlis seterusnya mempersilakan Ustaz Ahzah Idrus untuk menyampaikan ulasan tentang perkara ini. Lepas tu nak jawab, nak komen ke, nak kecam ke, nak apa, nak bertekak, nak bergaduh, nak bagi pendapat masing-masing ke apa ke, itu korang punya pasal. Okey, sekian saja. Okey, sesilap kata terkasar bahasa, saya seribu berbohon dari ujung rambut sampai ujung kuku. Jadi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dan sebagainya. Komen, like, subscribe jangan lupa. Okey, komen-komen yang membina saya amat hargai. Bye bye. Jom. Dah. Dapat telur? Dapat. Air? Air. Air. Kering tekak ni bercakap. Oh, besarnya air. Tak stop lagi. Allah ni menurunkan musibah. Musibah ni sikit pun musibah. Nabi kata sampai terkena duri saja, selumbar. Aduh, kena, dikira musibah. Sunat kita kata inna lillah. Faham? Maka bila besar musibah itu kita terjemahkan dengan bencana alam. Faham? Okey, bencana alam ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Jadi bukan kebetulan Allah menjadi, bila Allah ni khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadi alam, maka dia yang menjadikan bala bencana itu. Kalau kata orang beriman namanya ujian.
Kalau atas musuh-musuh Allah namanya azab, sama ada namanya gempa bumi, sama ada namanya tsunami, sama ada ribut taupan dan sebagainya, banjir-banjir besar. Nah, semuanya ini bersyarat. Syaratnya mestilah berlaku maksiat secara luas. Kalau maksiat tidak meluas, tidak Tuhan jadikan bencana. Itu semua tu sahih dalam hadis. Bencana besar mesti syaratnya di dua syarat. Pertama, maksiat itu sudah luas, sudah meratai. Syarat kedua, orang-orang beriman diam, tidak mencegah. Kalau orang beriman yang mencegah ramai-ramai, tidak turun balik. Dia mesti berlaku secara ramai, sebagian besar rakyat buat maksiat, dan syarat kedua, kita tidak tegur. Faham lagi? Barulah jadi bencana alam. Kalau bor dua orang buat maksiat belah rumah kita, tak turun bencana alam. Bor hujung kampung tu ada seorang, belakang bulan ada seorang, tak turun. Dia kena banyak dulu. Nah, dalam hadis kata iza zaharatil munkar, bila telah terang-terangan mungkar. Nampak? Itu syarat, mesti terang-terangan. Syarat yang kedua, wahum qadiruna ala ayyunkiruh falam yunkiruh. Mereka orang yang baik-baik mampu untuk mencegah tapi tidak mencegah. Iza fa'alu zalika azzaballahu 'amah wal khassah. Bila dah sudah kita yang baik-baik tidak cegah, dan kemaksiatan sudah ada seluruh negara, faham lagi? Maka apa ni? Azzaballah 'amah wal khassah. Allah akan membinasakan, yakni menjadikan bencana macam tsunami, menyebabkan amah dan khasah. Orang khasah memang kena dah, orang pelaku maksiat. Amah orang awam kena juga. Tok Imam, Tok Bilal mati juga. Faham lagi? Jadi bukan kebetulan. Batulah sebab tangan manusia, sebab dosa manusia. Nah, tangan kita daripada mana? Daripada sebab jahat kita sendiri. Allah kata kat mana? Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang menimpa kamu yang tak molek, semua ni min nafsi. Maka sebenarnya min nafsi, min sababiyah kalau ngaji tafsir. Faham? Sebab tangan kamu, sebab dosa tangan kamu. Faham lagi? Orang yang tak ngaji agama kebetulan. Faham? Kebetulan Indonesia duduk bawah jalur gunung berapi, berlakulah. Jadi tak ada kuasa Allah di situ. Faham? Jadi hati-hati.